ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ المفسر المتقن جلال بن السيوطي رحمه الله والمؤلف الكتاب الحاج محمد سعيد بن عمر رحمه الله تعالى أنه قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Nurul Ihsan, tafsir Nurul Ihsan muka surat 10. Pada katanya seru manusia dengan iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu, hai segala manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembah oleh kamu akan Tuhan kamu yang menjadi akan kamu. Setelah selesai ayat-ayat yang menceritakan tentang perihal munafiqin, seterusnya tentang perintah Allah kepada kita supaya beriman dengan Allah. Ya ayyuhan nasu, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata pada ghalibnya apabila Allah khitab dengan penduduk Mekah, maka akan diguna pakai dengan sirah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apabila Allah khitabkan kepada penduduk ahli Madinah, akan diguna pakai ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman. Itu pada ghalib lah. Ghalibnya orang Mekah ya ayyuhan nas, sebab orang Mekah ni kasar sikit, maka dipanggil dengan seruan yang kasar, wahai manusia. Kasar sikit. Tapi kalau kepada orang Madinah diguna dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Lembut sikit. Itu khitab kepada ahli Madinah. Tapi itu secara apa dipanggil kaedah aghlabiyah lah pada ghalib. Sebab apa? Sebab surah Al-Baqarah adalah madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah ataupun setelah Nabi berhijrah. Dan Allah guna ya ayyuhan nas, sepatutnya ya ayyuhalladzi, kalau kita kata kaedahnya begitulah. Itu dipanggil aghlabiyah lah. Ghalibnya Allah pakai macam tu. Tapi ada juga yang kepada ahli Madinah dipakai ya ayyuhan nas, macam di sini. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum, sembah oleh kamu. Sembah dari segi makna furu' ataupun usul. Sama ada usul, benda-benda asal dalam agama, tauhid kepada Allah, kita kena sembah Allah. Dan juga pada furu', segala perintah Allah dalam syariat kita kena sembah dengan makna kita patuh, imtithal awamir, apa yang Allah suruh tu kita buat belaka. Tuhan yang menjadi akan kamu, bukan Tuhan yang atas nama Tuhan yang tak menjadikan kita. Tuhan ni ada satu je, Tuhan yang menjadikan kita, maka kita sembah dia. Walladzina min qablikum, dan yang menjadi segala mereka yang dahulu-dahulu daripada kamu. Tuhan yang sama juga menjadikan manusia yang dulu.
Nak kira makhluk ni dah macam-macam makhluk Allah bagi jadi. Nak kira manusia ni banyak manusia dah yang Allah bagi jadi. Kita ni generasi yang terakhir, umat akhir zaman. Maka sembahlah Allah. Banyak cerita-cerita umat dulu yang dah berbagai-bagai test dan cubaan Allah dah cuba, yang diceritakan kepada kita sebagai satu pengajaran. Dalam Al-Quran sebahagian besar adalah cerita. Sebahagian besar adalah cerita. Ayat hukum ada sebahagian, tapi ayat cerita ni banyak. Cerita Nabi Musa paling banyak lah. Nabi Musa cerita banyak. Kenapa ada banyak cerita? Al-Quran bukan buku cerita, bukan kitab untuk cerita. Tapi kenapa letak cerita? Kerana cerita ini ada pengajaran yang kita boleh ambil. Sebab tu Al-Quran banyak cerita. Sebab tu kalau di dalam kuliah-kuliah pun guru-guru akan cerita. Kisah-kisah ni sebagai satu pengajaran, ambil iktibar. Kita ni umat yang terakhir, umat yang paling kena banyak ambil iktibar. Sebab cerita umat dulu dah banyak yang disampaikan kepada kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu terpelihara kamu daripada azab neraka. Tattaqun dengan makna kita ni terpelihara. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Tuhan yang menjadi bagi kamu bumi itu hamparan. Bumi ini adalah hamparan. Bumi ini hamparan. Was samaa binaa. Dan langit itu atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Dan menurun ia daripada langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat. Maka mengeluar ia dengannya daripada segala buah-buahan. Rizqan lakum. Sebagai rezeki bagi kamu. Bagi kamu dan juga bagi binatang-binatang. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kamu jadi bagi Allah syirik pada ibadah. Wa antum ta'lamun. Dan barulah kamu ketahui bahawa Allah yang menjadi alam, dan tiada mereka itu menjadi alam, dan tiada Allah melainkan yang menjadi alam. Bukan selain Allah atau yang seumpamanya. Ini akidah yang ditanamkan kepada ahli Madinah pada mula-mula Nabi sampai ke Madinah. Nabi suruh apa? Pertama sekali, tauhidkan Allah dulu. Tauhidkan Allah. Allah ni jadikan bumi ni hamparan untuk kita. Seorang-orang kalau kita renung, alam ni dia seperti satu rumah yang makmur, kata ulama. Kalau di dalam sebahagian tafsir menyebut, dia kata perumpamaan ini, dia kata seolah-olah seperti rumah yang makmur bagi kita. Semua yang kita hajat ada pada dunia ni, ada pada bumi ni. Langit ni atap, bumi ni hamparan, bintang ni pelita, lampu. Manusia ini tuan rumah dia. Ada pada bumi ini tumbuh-tumbuhan manfaat, binatang-binatang, semuanya untuk kita. Sebab apa? Supaya kita bersyukur. Siapa kata duduk di dunia ni tak ada rumah? Bumi ni rumah dia. Rumah sementara. Bumi ni Allah jadi hamparan. Di mana saja kita nak duduk, kita boleh duduk. Bumi Allah ni luas. Orang tak mau kat sini, kita pergi sana. Kat sana tak mau, kita pergi sinun. Tidur di sinun, kata Piramli kan. Ulama dulu-dulu bila satu tempat itu dah bergaduh, tak mau ke dia lari, dia keluar. Imam Bukhari dia keluar daripada tempat. Bila mana raja tak mau kat dia, dia lari keluar. Bila sampai bila dengar Imam Bukhari keluar, maka ada orang-orang yang panggil Imam Bukhari masuk di tempat dia. Tu kata ulama, bila nak masuk pula, dengar pula kata di tempat tu bergaduh pula. Ada dua pihak yang nak kepada Imam Bukhari, ada yang tak mau. Akhirnya Imam Bukhari berhenti duduk tengah-tengah. Dia khartang Imam Bukhari, angkat tangan, ya Allah, kalau dah semua orang tak mau kat dia, ambil lah. Kalau dah semua orang tak mau kat dia, ambil lah.
Dia nak duduk di bumi ni kenapa? Nak beribadah, nak menjadi satu manfaat. Orang alim ni manfaat untuk orang awam. Orang abid ni manfaat untuk diri dia. Dia orang abid ni cita-cita dia nak mati awal lah. Dia nak berjumpa dengan Allah. Orang alim ni Allah panjangkan umur supaya dia beri manfaat kepada orang ramai. Tapi kalau orang ramai tak mau, dia angkat tangan, ya Allah, orang lain tak mau dah, aku ambil aku. Allah ambil nyawa dia. Tapi selagi mana tak mau, Rasulullah sendiri yang tak mau. Rasulullah duduk di kota Mekah 13 tahun, halau. Keluar pergi Madinah. Madinah orang sambut. Dakwah ni di bumi Allah. Semua bumi Allah ni bumi untuk kita. Tanah ni Allah bagi hamparan untuk kita. Duduk dekat mana yang kita berasa nak duduk. Kita boleh pergi mana saja yang kita mau. Langit ni hamparan kita. Semuanya untuk kita. Supaya apa? Supaya Allah kata, fala taj'alu lillahi andada. Allah cerita semua. Allah nak abang apa? Kamu jangan dak syirik. Aku bagi atap, aku bagi lantai, aku bagi tumbuhan, semua untuk kita. Kita bangkit pagi-pagi dah ada udara. Udara Allah siap kat kita. Allah dah siap makanan, Allah siapkan ikan, Allah siapkan kambing, Allah siapkan ayam, Allah siapkan lembu, Allah siapkan unta. Untuk tunggangan pun ada kuda, sekarang ada kereta, ada motor. Semuanya Allah bagi jadi untuk kita. Kita merasai nikmat dunia ni. Padahal dunia ni bukan tempat nikmat, tapi Allah bagi kita rasa. Maka Allah kata, jangan kamu syirik. Fala taj'alu lillahi andada. Sebab apa? Sebab semuanya pemberian Allah. Dan sedangkan kita mengetahui, wa antum ta'lamun, Tuhan kata, kamu tahu kan aku yang bagi, kamu tahu semua ni daripada aku, maka jangan kamu syirik kepada aku. Ini Tuhan kata kepada siapa ni? Semua ahli Madinah, termasuk puak-puak munafik, termasuk orang Yahudi yang nak melawan dengan Nabi. Sebab ketika Nabi mula sampai itu, memang ramai orang sambut, tapi musuh ada. Puak-puak munafik, puak Yahudi ni ramai. Maka Allah suruh sembah Allah dengan mentaati Rasulullah. Wa in kuntum fi raibin, dan jika ada kamu pada syak, mimma nazzalna, daripada Quran yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami Muhammad, adakah daripada Allah atau tiada, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka bawa datang oleh kamu dengan satu surah daripada seumpamanya. Jadi orang ada yang tak percaya ke Nabi, katanya itu rekaan Muhammad. Kalau itu rekaan Muhammad, tak percaya, syak dengan apa yang kami dah turunkan kepada Muhammad, maka datangkan surah cabaran. Tuhan suruh beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Tuhan. Tak mau, kami tak percaya kat Muhammad, itu rekaan. Kalau tak percaya, cuba bawa mai. Apa yang dibawa oleh seorang Nabi yang ummi, yang tak boleh menulis, yang tak pernah duduk dengan ulama, yang tak pernah ambil ilmu daripada siapa-siapa, bawa datang seperti yang Muhammad bawa datang. Kamu orang pintar-pintar, kata Tuhan. Kamu orang alim-alim. Ulama Yahudi ni ulama yang kaji semua kitab-kitab Taurat, Injil apa semua, berkawan dengan ulama-ulama. Maka datangkan Muhammad, seorang lelaki yang tak pandai menulis, tak pandai membaca, dan dia bukan duduk dengan ulama-ulama, dia tak duduk dengan alim-alim. Pokok lah dia berkawan dengan tok dukun, dia ambil daripada tok dukun, tidak. Pokok dia ambil daripada rahib-rahib pendeta Yahudi, tak, dia tak berkawan. Rasulullah tak berkawan dengan ulama-ulama di zaman dia tu, orang-orang alim, apa tok-tok rahib-rahib dulu, dia tak duduk bersama dengan mereka. Jadi kalau kamu kata dia dusta, kamu lagi hebat daripada dia, kamu bawa datang. Wad'u syuhada'akum, dan seru oleh kamu akan segala syarik kamu, sekutu kamulah, min dunillah, daripada lain Allah, menolong ia akan kamu perbuat surah itu. Bawa mai, in kuntum sadiqin, jika ada kamu itu benar sekaliannya bahawa Muhammad itu mendatang Quran daripada dirinya, bukan daripada Allah, kerana kamu Arab fasih sepertinya juga. Bahkan orang Arab ni ahli fasahah dan balaghah.
orang yang paling fasih, orang yang paling hebat dalam Al-Quran, dalam bahasa ni tu Arab waktu tu lah. Tahap kefasihan daripada dulu dahsyat tinggilah. Nabi bukan seorang penyair. Nabi di zaman sebelum jadi Rasul, Nabi bukannya terkenal dengan seorang yang bersyair, seorang yang apa. Orang yang syair ni orang yang fasih-fasih, orang yang hebat-hebat. Tapi Nabi dia bukan penyair. Maka boleh tak mereka bawa datang? Tak boleh lah, sebab Al-Quran tu mu'jizat. Bahkan Al-Walid bin Al-Mughirah, orang yang masa kita ngaji Isra' Mi'raj tu, orang yang pertama yang kata kepada Nabi ni tukang sihir. Dia kata bila dah tak terima dah, tapi Nabi boleh buktikan kebenaran Nabi cerita tentang Baitul Maqdis dan sebagainya, dia pun tak tahu nak kata apa. Walid Al-Mughirah pun bangun, dia kata Muhammad ni sihir, tukang sihir, dia dah sihir kita semua. Dia pun kata betul, pakat sopong kata Walid Al-Mughirah. Walaupun macam tu, tapi apa kata Walid Al-Mughirah pada nak mensifatkan Al-Quran ni, katanya apa? Wallahi inna lahu la halawah. Lepas mana dia dengar Abu Jahal ni gaduh-gaduh apa dengan dia, kali dia pun tak tahu nak buat macam mana dah dengan Muhammad. Kali Walid Al-Mughirah ni kata, biar aku pergi sembang dengan Muhammad. Bila dia pergi sembang, habis kau tu cakap, Nabi kita dah kata habis, maka Rasulullah bacakan ayat Al-Quran. Bila bacakan ayat Al-Quran, dia balik termenung. Dia kata wallahi inna lahu la halawah. Dia tak pernah dengar lagi Al-Quran. Bila pertama kali dia dengar Nabi baca Al-Quran, katanya sesungguhnya bagi Al-Quran itu la halawah wa inna alaihi la talawah. Sama jugalah, lebih kurang makna Al-Quran ini ada kemanisan, kesedapan dia. Sedap dia lain kata. Wa inna asluhu la bughdi. Akar dia itu subur. Wa inna a'lahu la muthmir. Dia punya dahan dia tu berbuah. Dia sifatkan Al-Quran tu seperti satu tumbuhan yang subur. Akar dia subur, pohon dia berbuah. Kemudian katanya, satu kata-katanya yang masyhur, yang digunakan pakai sampai hari ni, innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sesungguhnya Al-Quran ini ataupun Islam ini ya'lu, dia tinggi, mulia, wa la yu'la alaihi, dan tak ada yang boleh mengatasi dia. Tak ada yang boleh mengatasi. Itu daripada seorang orang kafir yang mati dalam kufur. Dia mati kufur, tapi bila dia dengar Al-Quran, dia kata, sebab apa? Walid Al-Mughirah ni orang Arab yang fasih. Dia ahli balaghah, ahli fasahah. Bila dia cakap tu, dia bersyair. Orang paling hebat dalam kata-kata. Kelu lidah dia bila dia dengar Al-Quran. Dia tak boleh. Dia kata ini lain. Ini bukan kalam manusia biasa. Dia ada syair, dia ada panjang lah. Ada syair yang disebut tu panjang. Dah kali Abu Jahal tak puas hati, dia pun cakap kat Walid Mughirah, dia kata, oi, hang ni pi laguling, balik muka laguling, lagi orang-orang pakat duk kata, hang kata hang nak pi pujuk Muhammad lah, hang pula yang terpujuk dan sebagainya. Lah kali dia pun duk fikir. Lah kali dia pun kata Nabi ni tukang sihir dan sebagainya. Al-Quran tu luar biasa. Orang-orang yang fasih balaghah, maka dia dapat tahu balaghah Al-Quran tu bagaimana. Dan orang yang paling balaghah dan fasihnya sekali orang zaman tu lah, orang zaman Arab Jahiliyah. Kalau kita dengar qasidah dengan Al-Quran lebih kurang kan. Kita pun tak tahu lagu mana biasa. Tapi orang Arab yang fasih ni tak sama. Qasidah bukan Al-Quran, syair bukan Al-Quran. Dia tak sama. Al-Quran ni tinggi. Fa illam taf'alu, maka jika tiada boleh kamu perbuat sekarang ini, walan taf'alu, dan tiada boleh kamu perbuat ke hadapan juga, maka kalau kamu tak boleh buat, tak mampu, sahlah kebenaran Nabi, maka wajib tinggal berbantah. Dah kamu tak mampu, dia cabaran ni, kalau tak mampu sahut cabaran, maknanya kamu kalah lah.
Kamu kata tak percaya ke Muhammad, maka cuba bawa datang surah. Kalau kamu tak boleh buat surah macam surah yang mana Muhammad datangkan, maka terbuktilah Muhammad ini benar, kamu ni salah. Maka kena tinggallah berbantah. Jangan bantah-bantah lagi. Maka kata Tuhan, kata apa? Fattaqun nar. Kalau kamu tak mampu, kamu takut neraka. Maka hendaklah kamu takut akan neraka dengan beriman dengan Allah dan bahawa Quran kalamullah, bukan kalam manusia. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang menyalanya akan dia, akan neraka tadi, manusia kafir dan batu berhala. Sebab apa tokong-tokong pun masuk api neraka? Sebab manusia ni dia sangka batu tu boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat. Maka Allah campurkan sekali batu-batu tu dalam neraka, supaya nak bagi kita ni Tuhan hampa dulu. Hampa duk sembah dia, sekali dengan dia masuk dalam neraka kali hampa. Yang mana sangat hangat. Sangat tu bukan setengah. Tak tahulah cetakan saya ni dia buta, dia tambah huruf ta setengah. Bukan setengah tapi sangat hangat. Bukan seperti api dunia. Panasnya bukan macam api dunia, dinyala dengan kayu. Bukan seperti api dunia yang dinyalakan dengan kayu. Di dalam kitab Hasyiah Sawi ada menceritakan bahawa api dunia ini sepotong daripada api neraka Jahannam yang dibasuh dengan laut 7 kali. 7 kali dibasuh di dalam lautan. Itu api dunia. Api dunia ni asalnya daripada api neraka, dibasuh dengan 7 kali basuhan api, 7 kali basuhan laut. Kemudian diletakkan di bumi, kemudian diambil semula, diletak di gunung, hancur gunung ni, terbakar, diambil semula masuk. Ni kesan-kesan, bukan api tak, kesan-kesan dia, kesan api yang ditinggalkan dulu oleh malaikat. Sebab nak bagi panas Nabi Adam tak ada api, ambil sikit kat neraka, basuh dulu, bagi sejuk dulu, bagi kurang panas dia, letak sepotong sikit je, kecil besar buah kurma, biji kurma, tahu di bukit batu tu, lebok bukit batu tu, kemudian ambil balik. Kita kata asap lah, asap-asap bekas api neraka tu lah api kita dunia tu. Diambil letak balik di neraka Jahannam, kemudian dinyalakan selama 3,000 tahun katanya. 1,000 tahun dinyalakan sampai jadi putih, 1,000 tahun sampai jadi merah, 1,000 tahun sampai jadi hitam. Maka kata dalam Hasyiah Sawi, dia kata fal'an sauda muzlimah. Sekarang api neraka tu warna dia hitam. Api hak dibasuh tu, hak sebelum dibakar sampai 3,000 tu pun dah dibasuh, tu pun diletak, tu pun diambil balik. Bukannya kita pakai tu bukan api hak basuh lah. Kita kata wap, api hak kena basuh tu ya. Bukan api tu, kita pakai wap je. Wap dia tu, panas hari ni tu wap dia saja. Kita kata wap lah kan, macam wap lah. Api tu bekas-bekas dia aja. Api tu dibawa balik masuk neraka, kemudian dibawa balik, dipanaskan semula neraka tu sampai jadi hitam. Maknanya bukan hak basuh hak hitam tu, basuh hak sebelum jadi panas tu. Tu pun tak ada siapa lah nak menanggung dah api dunia ni kan. Api ni kuat dia. Kalau tengok api dunia, api gas boleh bakar kayu api lah, api cucuh. Tapi hak dunia pun api hak kuat-kuat tu, besi lebok kan, welding tu kan api lah tu, dia cuek tu, tek, lebok. Nak potong besi pun pakai api, tek. Besi hak tebal pun, kulit kita ni bukannya keras apa besi pun, tu api dunia tu. Api dunia ni boleh potong besi. Kena api neraka tak tahu. Panas ya. Siapa punya ni tempat dia ni? Uiddat lil kafirin, disediakan dia bagi sekalian orang kafir, diazab padanya. Kena azab.
Kena takut siksaan Allah. Wa basyiril ladzina amanu, sebagaimana adat Al-Quran ni, Tuhan bila cerita neraka dia akan cerita syurga. Bila dia cerita orang jahat dia akan cerita orang baik. Bila dia cerita dosa dia akan cerita pahala. Itu cara Al-Quran. Jadi ada imbang. Maka kita pun macam itulah. Kalau kita cerita apa-apa, imbangkan antara dua benda lah. Itu yang seelok-eloknya. Peraturan apa pun kita kena ada imbang. Kalau kita perkeras, ada yang kita longgarkan. Kalau kita dah beri kelonggaran, ada yang kita ketatkan. Begitu. Kalau kita dah bagi, kita menakutkan, kita bagi benda yang menggembirakan. Kalau ada pada anak-anak tu, kita ancam dan kita bagi berita gembira. Kita bagi rotan dan kita bagi hadiah. Tak sembahyang, rotan. Majlis sembahyang, dapat hadiah. Contohnya. Itu caranya kita kan. Hadiah lah, sekupang, 2 pang, RM1, RM2, budak-budak seronok itulah kan. Wa basyiril ladzina amanu, dan persuka olehmu ya Muhammad akan sekalian orang beriman. Tadi suruh buat takut, an-nazir, peringatan. Sekarang bawa berita gembira. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal mereka itu akan amal yang soleh. Soleh ni yang bersih daripada riak, kata ulama. Fardu dan sunat. Apa? Anna lahum jannatin, jannat, bahawa bagi mereka itu beberapa syurga. Syurga ni apa? Iaitu kebun yang ada pokok-pokok dan rumah-rumah mahligai, anak bidadari dan wildan. Syurga ni ada berapa? Ada khilaf lah. Ada ulama kata syurga ni 1 lah. Ada kata syurga ni 4. Dalam Al-Quran, dalam surah apa ni ada sebut 4. Ada kata 7, pendapat Ibnu Abbas kata ada 7. Ada yang kata 8, macam-macam. Tapi yang kita selalu dengarnya 7, nak syurga kan. Jannatu adnin, syurga adnin. Jannatul ma'wa, syurga ma'wa yang disebut dalam surah An-Najmi kan. Yang mana Jibril tunjukkan rupanya sebenar kepada Nabi di sebelah Sidratul Muntaha yang dekat dengan Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ni di bawah, di dekat dengan Sidratul Muntaha. Kata Habib Salim, syurga yang 7 ni semuanya di bawah Arash. Di atas langit tapi di bawah Arash. Itu syurga yang 7. Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa, dan juga Al-Firdaus, tertinggi sekali lah Al-Firdaus, Darussalam, Darul Jalal, Jannatul Naim dan Jannatul Khuldi. Itu nama-nama syurga. Ada yang kata nama-nama tingkatan saja, tapi syurga tu 1. Allah alam, kita pun tak tahu. Tapi ulama ada ceritalah benda-benda macam ni. Syurga ni ada macam-macam. Macam-macam. Ada rumah, ada pokok, ada mahligai, semua Allah bagi kepada orang yang beriman. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah daripada bawahnya. Bawah apa? Bawah pokok, bawah rumah, bawah bilik. Semua tu ada. Bawah pokok pun ada, bawah rumah ada, bawah bilik-bilik semua ada. Oleh beberapa banyak parit air tawar. Ada sungai-sungai yang mengalir. Sungai itu tak merosakkan lantai, tak merobohkan rumah ataupun binaan, tak merosakkan pokok. Dan lain. Sebahagian ulama tafsir membincangkan tentang tajri min tahtihal anhar. Anhar tu fa'il bagi tajri. Sungai yang berjalan, sungai yang berlari. Kata ulama dengan tafsir, iaitu air dia, bukan sungai. Sungai tu tak berlari, air sungai berlari. Ada yang kata ulama sungai. Sebab apa? Sungai di syurga ni sebahagian ulama kata sungai yang tak berparit. Kita ada parit. Sungai tu jalan ikut, air tu ikut parit, ikut sungai tu. Kalau di kona lah air tu. Kalau di lurus lah. Tapi ada sebahagian ulama kata syurga ni sungai dia tak berparit, dia tak ada longkang. Dia tak ada longkang. Dia tak ada longkang, maka dia berlari ikut mana yang dia nak pergi lari. Ada sebahagian riwayat hadis katanya inna anharal jannah
tajri fi ghairi ukhdud atau fi ghairi syaqqin. Syurga ni dia punya sungai, dia tak ada ukhdud, dia tak ada longkang, dia jalan saja macam tu. Macam mana? Wallahu alam. Allah alam, kita tak tahu. Tapi begitulah kita kata sungai-sungai syurga. Sungai-sungai syurga ada beberapa jenis. Ada sungai daripada arak. Arak yang kita minum, tapi arak di syurga tak memabukkan. Sebab apa? Sebab arak ni satu minuman yang sangat disukai orang. Maka Allah sediakan sungai arak. Ada sungai daripada susu. Ada sungai dari air tawar. Ada sungai dari madu. Nama aja sama tapi bukan. Bukan madu seperti madu dunia, bukan air susu macam air susu dunia, bukan arak seperti arak dunia. Dia barang syurga, dia tak sama. Kullama ruziqu minha, tiap-tiap masa yang direzeki mereka itu daripadanya, min samaratir rizqa, daripada buah-buahan akan sebagai rezeki. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, kata mereka itu ahli syurga, inilah yang direzeki akan kami daripada dahulu dalam dunia. Dia kata, ni buah-buah dunia. Ni buah-buahan dunia ni. Tapi bukan makan kerana lapar dahaga tak. Makan kerana teringin nak makan. Kata di dalam hadis, riwayat ahli syurga ni dia makan, dia minum tapi tak kencing. Tak kencing, tak berak, tak ada kahak, tak ludah mana-mana. Tetapi apa? Maka mereka ni bertasbih. Makan mereka bertasbih dalam syurga. Kemudian nafas-nafas peluh-peluh mereka ini seperti mana haruman kasturi, yang lebih harum daripada kasturi dunia lah. Kita makan-makan tu kadang kita keluar bawah yang penuh dengan haruman-haruman. Syurga ni penuh dengan keinginan hati. Dan keluasan dia sangat luas lah kan. Luas dia sangat luas. Sebahagian menyebut bahawa syurga ni ada 100 darjat, 100 tingkatan darjat. Setiap satu darjat tu seperti langit dan bumi 500 tahun. Tapi dia ada 100 darjat. Dan Firdaus a'laha, Nabi kata Firdaus ni yang paling tinggi, hak 100 tinggi sekali. Dan di sanalah ada syurganya macam-macam. Dan atas daripadanya adalah arash. Fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, kata Nabi. Kalau ini riwayat yang takhrij Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, apabila kamu minta kepada Allah, maka mintalah firdaus. Ya Allah, kurniakan aku firdaus. Imam Syafi'i pun kata, ilahi lastu lil firdaus. Surga firdaus ni satu tingkatan syurga yang tinggi, yang mana orang mulia-mulia sahaja. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Syurga ini arduha, dia punya lebar dia, luas dia, as-samawati wal ardu, macam langit dan bumi. Luas dia seluas langit dan bumi. Dan kata Ibnu Abbas, syurga ni sentiasa bertambah besar daripada masa dijadikan dia. Allah bagi jadi besar tu, tapi dia kuih besar, kuih besar, kuih besar, kuih besar, kuih besar, kuih besar. Kita hidup selama-lamanya dalam syurga. Dia kuih besar ni, kuih besar, kuih besar, kuih besar. Allah alam macam mana. Kita kata Ibnu Abbas, luas, luas, sangat luas. Dipenuhi dengan bidadari. Tapi walaupun kita dapat bidadari, warid di dalam hadis bahawa wanita dunia ni dia lagi cantik daripada bidadari. Bahkan ada sebahagian riwayat dalam Sawi menyebut setiap lelaki berkahwin dengan 3,000 anak dara, 8,000 janda, 100 bidadari. Intaha Sawi. Dalam Hasyiah Sawi kata apa? Setiap lelaki kahwin dengan 3,000 anak dara. Di dunia ni ramai anak dara mati macam tu je, tak ada nak kahwin. Perempuan ramai sangat. Daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kan, perempuan ni ramai. Siapa hak lebih-lebih hak tak ada lelaki lagi tu nak dapat ke siapa? Dapat ke orang beriman? Kata dalam Hasyiah Sawi, 3,000 anak dara, 8,000 janda. Janda lagi ramai.
Sebahagiannya suami tak beriman, suami kufur, isterinya Islam, mati. 8,000 janda. Untuk siapa? Seorang ni, seorang. Setiap lelaki ahli syurga katanya. Dan 100 bidadari. Ada 100 bidadari. Larat. Saya tak larat. Dalam syurga. Dalam syurga serta dia larat mereka. Wa utubihi mutasyabiha, dan bawa datang akan mereka itu dengan menyerupai, setengah akan setengah, pada rupa berlainan pada rasa. Dalam syurga ni rupa sama, nama sama, mai buah mikai. Orang ahli syurga kata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini kan kita dah makan dulu kat dunia. Tapi tak, Nabi Tuhan kata wa utubihi mutasyabiha, didatangkan benda hak sama, rupa aja sama, nama sama, tapi rasanya lain. Rasanya lain. Dan juga walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka itu pada dalam syurga itu beberapa isteri yang suci daripada haid dan cemar. Suci ni zahir dan batin. Allah bagi suci ni pada zahir dan batin. Adapun pada zahir, rupa kejadian ni suci, tak mai haid, tak kencing, tak ada kahak, tak ada ludah apa. Dan suci pada batin ini maksudnya apa? Suci daripada sifat hasad, sifat cemburu, dan juga memandang selain daripada suami mereka. Itu disebut di dalam tafsir lain-lain lah. Mana bidadari ni dia ada dua sifat, yang sifat seorang wanita yang didambakan oleh lelaki. Apa dia? Bersih secara zahir, bersih secara batin. Secara zahir apa? Dia tak mai haid sehingga dia menghalang kita untuk bersedapan dengan dia. Dia tak mai apa, dia tak mengandung. Bidadari ni tak mengandung. Jima' macam mana pun, tiap-tiap kali jima', habis jima' dia akan jadi anak dara semula. Selepas jima' dia akan jadi anak dara semula. Tiap-tiap kali jima' dengan dia, habis jima' dia akan jadi anak dara semula. Dan dia tak mengandung. Dan orang lelaki pun dia tak ada inzal. Di dunia ni nak main takat-takat mana, habis larat, lepas tu inzal, habis tu habis tak boleh larat lah. Habis stop Kalau bini dia tarik-tarik pun tak ada, esok lah tak ada, habis dah. Tongkat Ali pun tak marah tak tu. Waktu sebelum inzal tak apa, habis lah. Tapi dalam syurga tak ada inzal. Kenikmatan tu berterusan. Bidadari ni pun tak ada mengandung. Tu pada zahirnya begitu, suci, dan pada batinnya juga suci daripada perasaan hasad. Kalau kita kat dunia ni perempuan, semua perempuan hasad, tambah lagi ada madu. Kan hasad. Kadang-kadang beracun kat lelaki, bunuh lelaki pada. Kan dekat madu, lelaki pun kena. Tapi di syurga Allah sucikan depa ni. Bidadari ni tak ada hasad, tak ada cemburu. Beratus-ratus orang pun tak cemburu, dan juga dia tak memandang kepada orang lain daripada suami dia. Itu dipanggil mutahharah, azwajun mutahharah, suci. Dia tak tengok orang lain, suami dia aja. Kalau hak kita dah ada tempahan-tempahan kat dalam syurga tu, hak dah memang dah di booking untuk kita bidadari tu, dia duk di syurga, duk memandang, mengintai suami dia seorang aja. Dia tak tengok orang lain kacak orang ni, tak, dia tengok seorang suami dia. Abang Asrul tengok macam contohlah, mana Abang Asrul aku buat hari ni. Dia tengok satu saja, dia tak tengok lain lah. Tu dah siap dah, insya-Allah. Amin. Amin juga dapat. Kata apa Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, anak Sayyidina Umar kan, setiap seorang ahli syurga ada 1000 ghulam, 1000 orang khadam. Ramainya mereka ni seperti bintang bertaburan. Dan setiap hamba ni ulang wildan lah, wildan, kanak-kanak syurga tu, setiap seorang ada kepada kita ni, berkhidmat untuk kita. Setiap seorang tu ada kerja dia. Ini tukang urut, ini tukang ambil ayat, ini macam-macam. Ada 1000 orang. Kata Ibnu Umar ada 1000 orang. Mereka ni bertaburan macam bintang. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kita ni ada keliling-keliling kita ni wildan yang mukhalladun, yang selama-lamanya hidup. Mana kalau kita tengok wa idza ra'aitahum, kalau kita tengok depa ni hasibtahum lu'lu'an manthura, kita menyangka depa ni macam permata-permata yang bertaburan indahnya, ramai.
Itu nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk orang beriman. Bahkan ada sebahagian menceritakan dalam masa sebulan, sebulan masa sana lah, sebulan akhirat ni, kita berkahwin ataupun bahasa lain, kita berjima dengan 1000 orang. 1000 orang wanita syurga dalam masa sebulan. 1000 satu hari berapa? Orang bahagi tak tahu kira hari. Sebulan dah 30 hari, tapi 30 hari tu 30 hari akhirat, bukan 30 hari dunia. 30 hari akhirat. Sebulan jima dengan 1000. 1000 ada kalau 1000 bahagi 30 apa? 1000 bahagi 30 apa? 3.3 300 lah, no? Lebih kurang kah? 300. 30. 33. So satu hari 33. Jangan kata 33 kali betul kan? Ini 33 orang. 33 orang. Dan disebut di dalam riwayat, memeluk bidadari ni, kita bila jumpa bidadari nak peluk dia 70 ton tak lepas. 70 ton tu habang peluk je, tak cium lagi dah. Peluk saja 70 ton. 70 ton tu kita tak jemu, dia pun tak jemu. Kita peluk dia 70 ton, dia pun seronok kita peluk dia, kita pun seronok sampai 70 ton. Kalau kat dunia ni 70 ton dia mahang pahang dah. Mahang pahang. Kalau masa sebulan abang sayang kan, abang sayang buka pintu. nak masuk kereta tolong buka pintu. Kalau nak keluar kereta tolong buka pintu. Kalau lambat pun tak apa, lambat baru sampai. Kalau 70 ton, mana mahang ni? Lambat sangat. Boleh tunggu sejam dah ni. Ni tunggu kalau 70 ton dah. Nak buka pintu sendiri. Bang buka pintu. Buka lah. Boleh takkan nak buka pintu nak kena tolong. Kedai habis dah, tak serika dah ni. Itu cerita kita di dunia. Tapi di syurga 70 ton tu tak jemu, hanya dengan memeluk. Itu dunia. 70 ton. Dan disebut juga bidadari ni tiap-tiap kali beradab kepada dia, kekuatan syahwat kita tu datang semula. Walaupun dah sudah tengok dia semula, dia berasa lagi. Dah sudah tengok lagi, berasa lagi. Macam tu Allah bagi kekuatan 70 lelaki. Kita menjimat seorang bidadari diberi kekuatan 70 lelaki. Tak ada keluar ayat mani, dan bidadari pun tak ada apa ni. Dan kebanyakan umat ahli syurga ni umat Nabi kita lah. 2/3 ahli syurga umat Nabi kita. Minuman dia pun, minuman syurga ni disebut ada 7 jenis minuman. Dipanggil air batul. Allah alam macam mana? Laban, susu, arak, madu, salsabil, zanjabil, tasnim, rahiqul makhtum. Itu nama-nama minuman dalam syurga. Ada orang buat nama anak salsabil ni, salsabila, tasnim. Itu semua. Pakaian ahli syurga 70 lapis pakaian. Tiap satu 70 warna. Lagu mana? Tak tahu lah. Dia sebut ulama lagu tu dalam tafsir. 70 lapis pakaian. Kita pakai 3-4 lapis tu berat tak sangat lah. Dia lebih nipis daripada sutra dunia. 70 tu pun 70 tu ringan lagi daripada sutra. Nipis-nipis, halus-halus, cantik-cantik. Dan setiap satu 70 warna. Tu perhiasan. Setiap hujung kepala sampai hujung kaki ni ada perhiasan. Kaki kita, tangan kita, perempuan-perempuan ni dengan gelang-gelang. Gelang-gelang, antara gelang ni kalau berlagak gelang dengan gelang ni, dia menghasilkan dengungan bunyi tu, yang mana bunyi tu 500 tahun perjalanan sampai dah. Dengar tu bunyi syurga. Tak sakit telinga, tak pekak apa, tapi bunyi yang merdu. Bukan seperti bunyi di dunia dah. Dia tak sama bunyi dunia. Itu bunyi dengungan dia. Bahkan disebut Ibnu Abbas kata, kalau ahli dunia ni dengar bunyi dentingan dengungan tu mati. Kerana sangat rindu kepada syurga. Dengar tu, terus nak masuk syurga, mati. Mati. Kita kat dunia boleh pakai satu cincin saja tangan. Tapi di syurga 10 jari ni 10 cincin.
penuh dengan cincin 10 jari. Orang kat dunia ni tak sabar nak pakai. Sudah kita mau kita di syurga nanti penuh dengan 10. Mahkota kita ni, mahkota daripada emas ditatahkan dengan berbagai-bagai, kita kata, permata. Emas pun sebahagian riwayat kata emas syurga ni jernih. Bukan emas dunia ni tak. Emas tapi jernih. Macam mana tu? Wallahualam. Kita kalau benda transparent ni nampak cantik tu tak? Benda Wallahualam macam mana emas yang disebut emas syurga kita tak pernah niat. Mala ainun ra'at, Nabi kata tak ada siapa pernah tengok, telinga pun tak pernah dengar. Mahkota kita ni ada permata yakut katanya. Yang mana permata yakut tu kalaulah jatuh ke dunia, kalau jatuh permata yakut tu ke dunia, nescaya mengalahkan cahaya cahaya matahari. Dia punya cahaya permata tu. Tapi tak sakit mata. Tapi tak sakit, tapi cahaya dia boleh mengalahkan matahari. Macam mana? Wallahualam. Dan di antara hiburan yang kita akan dengar adalah bacaan-bacaan Al-Quran daripada para nabi. Seorang nabi itu yang dikatakan merdu kita akan dengar. Seorang nabi kita yang merdu kita akan dengar. Dan juga kita akan mendengar kalamullah sendiri. Seperti mana nabi mendengar munajat kalamullah, Nabi Musa, kita pun di syurga akan mendengar kalamullah dengan bacaan Al-Quran yang lebih merdu. Ketika tu tertutup semua nikmat. Sedap lagi daripada tu. Lepas tu memandang zat Allah yang mulia, hilang habis nikmat-nikmat. Kita kata nikmat kemuncak lah. Kalau kita kat dunia ni waktu mula-mula tu sedap dah, tapi main izzat tu waktu kemuncak lah. Jadi di syurga ni kemuncak segala nikmat memandang zat Allah yang mulia. Bidadari ke apa habis hilang, tak boleh sama dengan nikmat memandang zat Allah. Itu syurga yang Allah sediakan kepada orang yang beriman. Isteri yang suci, bagi mereka itu di dalamnya syurga beberapa isteri yang suci daripada haid dan cemar-cemar, daripada anak bidadari dan lainnya. Wahum fiha khalidun, dan mereka itu di dalamnya kekal sekalian selama, tiada keluar dan tiada fana. Itu bidadari. Bidadari ni tak keluar, duduk dalam tu tunggu kita jangan nak masuk. Kemudian habis dah cerita neraka syurga, turun pula nak cerita perumpamaan, nak menolak tentang Yahudi. Allah. Sikit je homework dah. Muka surat 15, bab al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Ini bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahui olehmu bahawasanya tiada yang maujud yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Kata fakihani bahawasanya mengekalkan, bukan meninggalkan. Dia punya cetakan tu ada tersalah. Dia ada tambah nun, dia tak ada nun. Mengekalkan. Mengekalkan ni sebab dia ambil daripada kitab yang asalnya ditulis macam tu, mengekalkan, bukan meninggalkan. Kita Arabnya mulazamah dia tulis, mengekalkan. Mengekalkan menyebut akan dia, akan la ilaha illallah, tak kala masuk kepada tempat kediamannya, menafikan papanya, menghilangkan kepapan. Nak masuk rumah, bismillah, la ilaha illallah, bacalah apa-apa doa. Yang penting sebenarnya zikrullah, kita ingat Allah, Allah ingat kita. Salah satu kelebihan dia, la ilaha illallah, kita baca tak apa-apa. Masuk rumah, tiap-tiap kali masuk tu nak ajak kita baca doa, maka kita ni diberikan targhib, supaya kita gemar kan. Dan telah datang warid bahawasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimat akan dia, mat ni maksud dia dipanjang akan dia, nescaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Baik dosa besar kan. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, maka sabdanya diampunkan bagi ahlinya dan bagi jirannya. Meriwayatkan Bukhari. Kalau dia tak ada dosa,
dosa keluarga dia hilang. Macam mana nak sebut? Panjangkan la ilaha illallah tu. Macam mana nak panjangkan tu? Bersalah-salahan lah ulama nak sebut tu. Kalau di dalam ni didatangkan sebahagian pendapat yang kata alif tu panjangkan dengan 7 alif, maknanya 14 harakat. Dan dipanjangkan alif jalalah tu dengan 3 alif, iaitu 6 harakat. Itu sebahagian riwayat lah. Ada yang kata panjangkan, habiskan nafas kita pada Allah belakang sekali tu. Jikalau ikut riwayat kata panjang la 14, panjang la sampai 14 kan? Ilaha illallah 6 harakat. Memang habis nafas apa apa orang biasa-biasa ni. Dan memang disuruh kalau talqin tarikat ni habiskan nafas kita kan. La ilaha illallah. Kita sebut macam tu 4,000 dosa Allah gugurkan. Bahkan di sini riwayat sebut dosa besar. Dan sabda Nabi SAW, la ilaha illallah tadfa'u an qailiha 99 baban minal bala adnahumul hammu. Artinya la ilaha illallah tu menolak ia daripada orang yang berkata akan dia 99 pintu daripada bala, sekurang-kurangnya duka cita. Maknanya orang yang rajin melazimi la ilaha illallah, dia tak akan duka cita. Sebab itulah aulia ni la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Depa tak ada takut, depa tak ada sedih, tak ada gentar, tak ada apa. Sebab apa? Depa orang yang melazimi la ilaha illallah. Kelebihan dia, kita kalau dah main rasa sedih baru nak baca, dia lambat sikit. Tapi kalau kita baca sebelum kita datang bala dan kesedihan, maka Allah selamatkan kita. Walaupun kita ni datang bala, tapi kita ni masih orang kata cool. Kita tenang. Maka lazimkan baca. Kalau kita dah main, rasa tak sedap hati, susah, maka peganglah tasbih, zikir pada Allah banyak-banyak sampai hati tenang. Mungkin ambil masa 2-3 hari supaya tenang hati tu. Maka kata Fakhrul Razi, sungguhnya disebut akan kalimah ini dalam Al-Quran pada 37 tempat. Dalam sungguhnya disebut akan kalimah ini dalam Al-Quran, la ilaha illallah ni, ada berapa tempat? 37 tempat. Nak abang kata kemuliaan dia tu. Qala Nabi SAW, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumil qiyamah wajhuhu kal qamar lailatal badri. Siapa, artinya sabda Nabi SAW, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, datang ia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama. Dan kata Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan sabda Nabi SAW, bermula yang terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah, dan yang terlebih afdal doa itu alhamdulillah. Yang paling afdal zikir ni la ilaha illallah. Kalau kita, maksudnya apa? Kalau kita tak tahu nak zikir apa, la ilaha illallah, kita duduk saja siap, aku nak baca zikir apa ni, baca la ilaha illallah. Tak tahu nak baca apa, baca la ilaha illallah. Sikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah 70,000 ni penebus diri kita, atau qatus sughra kan, penebus untuk diri kita. Baca la ilaha illallah. Siaplah kita ni sebelum kita mati, bagilah ada 70,000 tu simpan di dalam buku amalan kita tu. Riset, kita beli satu tasbih khas untuk la ilaha illallah. Tasbih ni jangan duk guna untuk link, kita nak cukupkan 70,000. Jangan bagi anak main, jangan bagi bini sentuh. Tasbih tu untuk la ilaha illallah. Digital tu senang. Ada kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, simpan. Esok sambung lagi pegang la ilaha illallah, la ilaha illallah, simpan. Nanti sambung lagi pegang la ilaha illallah sampai 70,000. Simpan untuk diri kita. Simpan untuk diri kita. Sebab apa? Penebus kita dari api neraka. Ini dipanggil tiket kita. Dia ada ataqatul sughra, ada ataqatul kubra. Ini as-sughra yang paling ringan lah, 70,000. 70,000 tu sikit. Sebab orang-orang sufi ni 70,000 tu sedah ya. Orang-orang geng tarikat ni sikit 70,000 tu 2-3 hari sedah ya. Kita buat sambil-sambil, buatlah 70,000 seminggu. Seminggu ada 7 hari, satu hari buat 10,000. La ilaha illallah. Kalau nak buat yang lagi bagus dengan panjang, tu lambatlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nak cepat pun tak ada masalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ada orang zikir kuat, ada orang zikir pelan, tak ada masalah. Ada hadis cerita tentang kelebihan zikir kuat, ada hadis cerita tentang kelebihan zikir pelan. Mana-mana pun boleh, ikut sesuai tempat. Kita duduk ramai-ramai, kita zikir ramai-ramai, boleh zikir kuat. Kita duduk seorang-seorang, takkan kita nak jerit kuat-kuat. Gila pula orang kata kan. Dan kita duduk kat masjid, takkan kita nak kuat-kuat, mengganggu orang. Dan zikir pelan ni lebih aman daripada riak. Kan? La ilaha illallah. Dengar sampai kawan sebelah, boleh jadi kita datang riak. Tapi kalau kita pelan-pelan saja zikir pelan, tak ada siapa dengar, itu aman. Mana-mana boleh. Bahkan syaitan ni lari terkentut-kentut kalau kita azan kan. Dalam satu hadis katanya syaitan ni lari terkentut-kentut. Takut dengar orang azan. Zikir yang kuat. Zikir yang kuat. Kalau kita boleh feel lagi bagus, kita menghayati zikir kita tu kan. Kita menghayati zikir, sebab tu orang kadang zikir tu dia pejamkan mata supaya apa? Dia boleh datangkan makna la ilaha illallah. Tak boleh makna semua, kita datangkan kebesaran Allah secara am. La ilaha illallah, kita mengakui keagungan Allah. Lagi pula orang sufi ni dia nak tambahkan feel dia tu, dia tambah gerakan-gerakan yang dia nak memberi isyarat tentang kebesaran Allah, keesaan Allah. Ada tarikat yang dia menarik keluar selain daripada Allah dari hati dia dengan dia tarik la ilaha, dia tarik la dari sini di hati dia, isyarat kata dia nak tarik la ilaha, dia buang selain daripada ada, yang ada hanya illallah, dia masuk balik yang ada dalam hati dia Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dia masukkan illallah ada dalam hati ni. Itu yang orang sufi duduk geleng la ilaha illallah. Tarikat tu sebab apa? Dia pejam mata, dia nak feelkan, dia masa illallah tu dia nak masukkan hanya Allah dalam hati, hanya Allah dalam hati. Itu yang illallah la illallah, dia tikam tu. Itu kita kata nak datangkan hadir dalam hati, feel dia tu. Geleng tak apa lah geleng dia. Tapi sebenarnya dia ada asal dia. Buat apa saja nak. Kita kata kalau kita rasa duduk dalam bilik itu boleh mendatangkan feel, kita duduk dalam bilik. Kalau kita rasa pegang tasbih boleh mendatangkan feel, pegang tasbih. Kalau nak cari setiap satu hadis, tak ada lah. Itu kita kata usaha nak menghadirkan hati kita. Ada yang ulama zikir la ilaha illallah, langit bumi, langit bumi. Macam-macam cara-cara ulama dulu buat kan. Bahkan disebut Uwais Al-Qarni ni, dia punya tu langit bumi. Zikir dia. Pejam mata. Yang penting zikirnya. Bergaduh pasal cara zikir, tak zikir. Dan sebab dinamakan Alhamdulillah itu doa kerana bahawasanya orang yang memuji akan Allah, memuji ia kerana syukur atas nikmatnya. Dan syukur atas nikmat itu menuntut tambah. Ini doa. La in syakartum la azidannakum. Bila kita kata Alhamdulillah, maknanya apa? Apa makna Alhamdulillah? Ya Allah tambah, ya Allah tambah. Itu doa. Sebab itu dalam Nabi kata afdalud doa Alhamdulillah. Doa yang paling afdal ada Alhamdulillah. Sebab tiap-tiap kali kita Alhamdulillah dengan makna yang lain, ya Allah tambahkan nikmat, tambahkan nikmat. Firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Dan sungguhnya jika kamu syukur, nescaya aku tambah akan kamu. Satu lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa kalami wa ana. La ilaha illallah kalami wa ana. Wa ana mat. Wa ana huwa man qalaha. Wa ana huwa. Di situ man qalaha dakhala hisni. Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa? Hadis qudsi ni kalam dia daripada Allah, bukan daripada Nabi. Dia sama macam Al-Quran lah.
Macam alhamdulillahirabbil alamin itu daripada Allah, bukan daripada Nabi. Begitu juga hadis qudusi. Hadis qudusi ni daripada Allah, bukan daripada Nabi. Beza dia Al-Quran ni tak boleh berjunub, tak boleh pegang dia, tak ada ayat sembahyang tak boleh pegang dia. Hadis qudusi macam hadis boleh. Itu beza dia, tapi duduk daripada Allah lah. La ilaha illallah itu kalamku, kata Allah, dan aku aku tu la ilaha illallah lah, kata Tuhan. Barang siapa berkata akan dia, masuk ia di dalam kotaku, dan barang siapa masuk dalam kotaku, sentosa ia daripada siksaku. Siapa duduk dalam kota Allah ni aman daripada siksa. Sebab itulah la ilaha illallah ni zikir pertama yang ada di dalam tarikat. Sebab zikir ni nak memasukkan kita ni dalam kota Allah, nak membersihkan ni. La ilaha illallah ni umpama sabun yang nak membersihkan karat-karat dalam hati kita. Ulama dulu dalam mana-mana tarekat kebanyakannya zikir asasnya adalah la ilaha illallah. Kemudian ada lagi zikir tambahan lah, selawat, istighfar dan sebagainya. Kita buat tahlil pun kita zikir la ilaha illallah banyak-banyak lah kan. Kemudian dia ada satu cerita. Cerita ni panjang. Cerita ni kena berhenti sebab cerita ni panjang sampai belakang. Allah